Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Apa khabar? Ya, Pak Suhara anda semua sehat, ceria dan bersemangat ya untuk meneruskan perjuangan hidup. Perjuangan kita di mana saja kita berada ya untuk kita memperbaiki diri kita dari masa ke semasa ya. Baik, dalam kesempatan kali ini Pak Su nak kongsikan sedikit berkaitan dengan tajuk konflik ya, konflik interpersonal ya. Pak Su percaya ya semua orang termasuk Pak Su sendiri ya dalam mana-mana peringkat kehidupan kita, zaman kita kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun zaman apa nama ni persaraan ya, dalam keadaan kita berkawan ya, berorganisasi, belajar, bekerja di tempat kerja ya, dalam rumah tangga, dalam masyarakat ya, kita sentiasa berdepan dengan konflik ya, konflik yang kita hadapi dengan orang lain ya. Jadi kita nak bincang konflik interpersonal, mana konflik antara seseorang dengan seorang yang lain ya. Ya. Jadi konflik ni sesuatu yang kita tak dapat elakkan ya. Cuma kita faham bahawa kadang-kadang kita menghadapi konflik di tahap rendah ya, kadang-kadang tahap sederhana dan kadang-kadang tahap kritikal. Ya. Jadi kita perlu tahu ya bila kita menghadapi konflik ya, di tahap mana konflik itu kita hadapi ya. Kalau dia sudah sampai peringkat kritikal, maka ia menuntut kepada solution ataupun penyelesaian yang praktikal ya. Kalau tidak dia akan memberi kesan yang buruk dalam kehidupan kita ya. Baik, jadi apakah itu konflik? Ya, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan konflik ya. Okey. Baik, kalau kita perhatikan ya dalam kehidupan kita ni ya, kita akan sentiasa berdepan dengan konflik ya, yang berlaku ya, apabila wujud pertentangan ya, apabila wujud pertentangan kepentingan ya, ataupun percanggahan kepentingan ya, ataupun perbezaan kepentingan, kemahuan ya, pengharapan ataupun tafsiran ataupun kepercayaan ataupun nilai ataupun tujuan ya antara seseorang dengan orang yang lain ya, yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu perkara ya. Jadi kalau katakan Pak Su duduk di satu meja, sebelah ada seorang yang Pak Su tak kenali, katakanlah B duduk sebelah Pak Su dan Pak Su tak bercakap apa-apa dengan dia, maka tak wujudlah konflik ya. Tidak wujudlah konflik interpersonal sebab Pak Su tak berinteraksi, tak berkomunikasi dengan dia ya. So apabila Pak Su berkomunikasi dengan A tadi, ya, boleh bercakap dan sebagainya, kemungkinan akan wujud konflik ya. Kenapa konflik itu boleh wujud ya bila kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang? Kerana mungkin berlaku pertentangan kepentingan. Ya. Pak Su ada kepentingan tersendiri ya, orang ni pun ada kepentingan tertentu juga ya. Jadi apabila ada pertentangan kepentingan, Pak Su kata Pak saya nak yang ni. Orang ni kata pula saya nak yang itu. Ya. Ya. Jadi apabila ada perbezaan kepentingan ataupun kemahuan ya, saya kata ya, dia kata pula tidak ya. Ya. Saya kata yang sana, dia kata yang sini pula. Ya. Jadi ataupun harapan ya, ataupun tafsiran, kita memberi tafsiran yang berbeza-beza tentang satu perkara, ataupun kita mempercayai sesuatu yang kepercayaan kita bertentangan dengan orang yang sedang kita berkomunikasi tadi ya. Ataupun berkaitan dengan nilai ataupun berkaitan dengan tujuan. Jadi perkara-perkara ini apabila wujud pertentangan atau perbezaan ya, semakin besar pertentangan itu maka semakin tinggilah tahap konflik yang kita akan hadapi ya. Dan ini hanya berlaku apabila kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan seseorang ya. Baik, konflik ini boleh wujud dalam diri kita sendiri, kita panggil konflik diri ya. Konflik diri ini berlaku apabila kita ada beberapa pilihan ya. Kita ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ya. Yang mana satu nak pilih ni. So akan ada konflik lah dekat situ ya. Itu maknanya konflik itu berlaku dalam diri kita sendiri ya. Boleh juga konflik itu berlaku antara kita dengan orang lain ya. Ini dipanggil konflik antara manusia. Ini yang Pak Su maksudkan sebagai konflik interpersonal ya, antara manusia ya. Suami dengan isteri ya. Kadang bapa dengan anak, mak dengan anak ya, menantu dengan mertua ya, rakan dengan rakan misalnya ya, guru dengan murid ya, AJK dengan AJK kan ya, pemimpin dengan anak buah dia, bos dengan anak buah dia. Jadi apabila ada konflik antara manusia ni ya, yang Pak Su katakan tadi, wujud pertentangan tadi, maka kita katakan ini sebagai konflik antara manusia atau konflik interpersonal ya. Kita ada juga satu bentuk konflik dipanggil konflik kumpulan ya.
Kadang-kadang dalam sebuah organisasi itu ada banyak section, ada banyak department, ada banyak unit ya. Ada human resource-nya ya. Ni yang bahagian apa nama ni, pejabat bendaharinya contohnya lah kan ya. Ini ada bahagian unit-unit lain pula ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang berbeza-beza ya. Jadi boleh juga wujud konflik tu antara jabatan dengan jabatan, unit dengan unit ya, pasukan dengan pasukan dan sebagainya. Ini kita panggil konflik kumpulan ya. Baik. Apakah kesan negatif konflik ni ya? So apabila konflik berada di tahap yang tinggi atau kritikal ya, tak kisahlah konflik diri ke, konflik antara manusia ke, konflik kumpulan ke ya, maka dia akan menimbulkan kesan-kesan negatif ya. Antaranya ya, so yang paling jelas sekali apabila berlaku konflik, maka kita dapati hubungan yang baik tadi akan terjejas ya. Katalah A ni dah berkawan lama dengan B kan ya. Memang jadi sahabat karib ya, duduk dekat asrama ya, lama ya, 5 tahun ya. Kemudian apa nama, kerja pula satu tempat misalnya kan, satu department ya. So bila berlaku konflik, hubungan mereka akan terjejas ya. Dulu hubungannya bagus ya, akrab ya. Sekarang dah makin muram ya. Lama-lama tak bertegur umpamanya kan. Jadi hubungan yang baik tu boleh terjejas apabila wujud konflik antara manusia ataupun interpersonal tadi ya. Boleh juga berlaku keganasan ya, keganasan rumah tangga ya, boleh berlaku penderaan ya, penderaan kanak-kanak, penderaan suami, penderaan isteri, penderaan orang dalam jagaan ya, dan macam-macam boleh berlaku ya. Apabila wujud konflik interpersonal tadi ya, ini pun boleh berlaku ya. Dan bila kita baca dalam surat khabar banyak dilaporkan ya, berlaku penderaan ya, keganasan rumah tangga dan sebagainya kerana wujud konflik tadi ya. Dan yang ketiga boleh jadi penceraian. Ya, jadi apabila wujud konflik yang berlarutan ya, dan tak dapat diatasi dengan baik, ya mungkin pasangan suami isteri akan memutuskan untuk berpisah ataupun bercerai ya. Dan ini akan mengakibatkan masalah-masalah lain dalam rumah tangga tentang kebajikan anak-anak, ya, pendidikan anak-anak dan sebagainya ya. Boleh juga berlaku apa nama ni, menjejaskan kesejahteraan psikologi ya. So apabila wujud konflik antara personal ni ya, yang tak diatasi tadi, maka bolehlah tertimbullah stres ya, stres makin meningkat, kebimbangan makin meningkat, anxiety ataupun mungkin depression, kemurungan makin meningkat ya. Jadi masalah-masalah psikologi ni akan semakin meningkat ya apabila wujud konflik tadi ya yang berterusan ya. Boleh jadi juga boleh menuntuhkan jalinan kerjasama ya. So kalau katakan antara seseorang dengan seorang tu dah menghadapi konflik, maka dulu dia bukan main lagi ya, A tolong B, B tolong B, A susah, B tolong B susah, A tolong ya. Mungkin hubungan tu masih terbaik ya. So apabila wujud konflik tadi, maka jalinan kerjasama pun akan terjejas ya. Dan yang seterusnya prestasi rendah. Ya, apabila wujud konflik tadi kita kata dia boleh menimbulkan masalah-masalah psikologi, stres, ya, depression dan sebagainya. So ini juga akan menjejaskan prestasi ya. Kalau dia belajar, prestasi akademik. Kalau dia bekerja, prestasi kerjanya ya. Kalau dia seorang pemimpin, prestasi kepimpinannya juga akan terjejas ya. Dan begitu juga produktiviti ya. Kalau dia bertugas dalam, kalau dia ada satu syarikat umpamanya ya, dia ada bertugas dalam satu organisasi ya, maka produktiviti organisasi juga akan menurun, akan terkesan akibat konflik yang dihadapi oleh individu-individu dalam organisasi tersebut ya. Dan yang akhir sekali ialah pembaziran sumber ya. So apabila individu menghadapi konflik yang tinggi, yang kritikal ya, maka sumber manusia umpamanya ya, dari segi apa pemikiran dia ya, idea-idea dia ya, dari segi motivasinya ya, dari segi kepakarannya, kemahirannya akan tidak dapat digunakan secara optimal ya, maka berlakulah pembaziran sumber ya, yang memberi kesan negatif bukan saja kepada diri individu tadi, juga kepada organisasi di mana individu berada ya. Satu lagi hal yang kita perlu perfikirkan ialah walaupun konflik ini pada dasarnya memberi kesan negatif yang sangat jelas, macam Pak Su katakan tadi kan, tetapi konflik juga boleh memberi kesan yang positif. Ya, kesan positif kepada konflik ni. Apa dia? Ya. Apabila berlaku konflik dalam konteks konflik interpersonal tadi ya, boleh juga disebabkan konflik tadi akan tercetus idea-idea baru. Ya, yang kita tak pernah fikir. Masa kita tak ada konflik tu kita tak terfikir. So bila kita ada konflik, kita ada konflik dengan kawan kita, kita terfikir
terfikir satu benda baru pula lagi. Tercetus benda baru. Kadang-kadang kalau dalam rumah tangga suami isteri ada konflik, tercetus satu idea baru. Umpamanya dia kata, oh, kita beli rumah barulah katanya. Tiba-tiba ada idea baru beli rumah baru. Ataupun pindah tempat lain umpamanya, dan sebagainya lah. Boleh tercetus idea-idea baru disebabkan konflik. Yang kedua, merangsang kreativiti. So apabila seseorang itu menghadapi konflik, pada peringkat awalnya mungkin fikiran dia, perasaan dia menjadi buntu. Dia tak nampak jalan keluar. Tetapi kalau keinginan untuk menyelesaikan konflik itu tinggi, maka kadang-kadang dia menjadi lebih kreatif. Terfikir, dia boleh melihat sesuatu perkara dari sudut yang lain. Kalau katakan dia dulu lihat dari sudut pandangan hadapan, mungkin disebabkan konflik berlaku dia lihat dari sudut pandangan sisi ataupun pandangan daripada bahagian atas. So ini berlaku kreativiti, merangsang kreativiti. Dan yang ketiga, boleh mendorong berlakunya perubahan-perubahan. Kadang-kadang bila kita menghadapi konflik dengan seseorang, maka dua-dua pun terfikir. Kalau macam tu kita cuba fikirlah, berubahlah, aku pun nak berubah, kau pun nak berubah. Jadi tak boleh berada di tahap yang macam kita ada sekarang. Kita perlu berubah. Jadi anjakan untuk berubah ni tercetus apabila berlaku konflik. Dan seterusnya, membantu individu membina identiti baru. Kadang-kadang kita ni perlu rebranding diri kita kan. Kita perlu brand. Ini saya yang lama, sekarang saya nak jadi saya yang baru. Saya yang tak berapa hebat, sekarang saya nak jadi orang yang lebih hebat. So identiti diri yang baru akan tercetus kadang-kadang disebabkan oleh konflik. Dan seterusnya, kadang-kadang konflik juga membantu kita untuk melihat perkara-perkara yang kehadapan dengan lebih positif. Dan ini membantu kita untuk membuat perancangan-perancangan yang lebih strategik, sama ada perancangan itu bersifat peribadi, bersifat keluarga ataupun bersifat organisasi. So kita dapat membuat perancangan strategik yang lebih baik lagi kerana wujudnya konflik-konflik tadi. Dan yang akhir sekali ialah boleh meningkatkan ketahanan jati diri. So sememangnya itulah yang secara lazimnya berlaku. Kerana dalam kehidupan kita selalu akan menjadi lebih kuat apabila kita menghadapi cabaran-cabaran hidup. Dan konflik itu merupakan bahagian daripada cabaran-cabaran kehidupan, yang menjadikan kita lebih kuat, lebih bersemangat, lebih hebat, lebih memikirkan perkara-perkara baru, lebih nak menambahkan ilmu, nak menambahkan pengetahuan, nak menguatkan iman lagi dan sebagainya. Jadi ini menjadikan kita menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Okey. Baik, jadi saudara-saudari yang saya muliakan, sebagaimana yang Pak Su katakan tadi, konflik ni wujud apabila berlaku pertentangan, kepentingan, kemahuan, kepercayaan, nilai, tujuan antara kita dengan seseorang. Ini konflik interpersonal. Jadi konflik seperti mana yang Pak Su katakan tadi boleh memberi kesan yang negatif. Kalau tidak diurus dengan baik, dia memberi kesan negatif dalam kehidupan kita. Dan juga boleh memberi kesan yang positif. Boleh, dan kita lihat memang kadang-kadang banyak perkara-perkara positif yang berlaku dalam hidup kita ni kerana adanya konflik. Sebab konfliklah kita menjadi berubah. Dulu kita malas, sekarang kita jadi rajin. Dulu kita penakut, sekarang kita jadi lebih berani umpamanya. Dulu kita tak berapa nak kreatif, sekarang menjadi lebih kreatif. Itu juga kesan positif yang terhasil daripada konflik yang kita hadapi. Baik, dalam siri-siri yang akan datang kita akan bincang lagi apakah punca-punca konflik dan bagaimana cara untuk kita mengatasi konflik yang kita hadapi. Sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam motivasi.